Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-puan yang sudi hadir menonton sesi live kita pada hari ini. Jom kita kongsikan pautan siaran langsung ini kepada rakan-rakan yang lain. Kerana pada hari ini kita bawakan satu topik yang menarik. Sebab apa saya kata menarik? Kerana topik hari ini kita ada menyentuh tentang sirah nabawiyah lah. Okay, di bawah domain wanita dan kepimpinan, iaitu menjiwai kepribadian Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab, perisai Rasulullah, okay, yang akan disampaikan oleh seorang pensyarah akademik dari IPG kampus Temenggung Ibrahim, iaitu Puan Siti Aisyah. Okay. Ya, apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Okay. Jadi sedikit maklumatlah untuk semua. Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab ni merupakan salah seorang daripada Serikandi Islam dan merupakan pejuang muslimah Islam yang pertama. Beliau turut serta dalam perang Uhud, perang Hudaybiyah, perang Hunain dan perang Yamamah, serta menyaksikan jugalah Baitul Aqabah. Jadi sesi Bilah kita pada hari ini membawa kepada dua objektif. Yang pertama adalah kita nak beri kesedaran kepada para peserta dan menambah ilmu pengetahuan terhadap kesetaraan gender dalam urusan harian. Dan yang kedua adalah kita nak memartabatkan golongan wanita dengan mengangkat pencapaian Serikandi Wanita Islam untuk kita praktikkan oleh wanita masa kini lah. Kita praktikkan untuk urusan harian kita, untuk masa kini. Jadi seperti biasa, pesanan buat para penonton yang hadir, sila daftarkan diri anda pada pautan yang akan dikongsikan sebentar lagi untuk mendapatkan isi jil. Terima kasih. Saya sebenarnya tak sabar nak dengar perkongsian hari ini, jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan ruang live ini kepada Puan Siti Aisyah bagi menyampaikan perkongsian yang mengenai menjiwai kepribadian Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab, perisai Rasulullah. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Ain daripada Jabatan Pembangunan Wanita Cawangan Negeri Johor. Okey, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti yang diperkenalkan oleh Ain sebentar tadi, saya merupakan pensyarah akademik di Jabatan Ilmu Pendidikan di IPG Kampus Temenggung Ibrahim. Namun, saya juga merupakan kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia yang mempunyai pengalaman selama 7 tahun dalam dunia kaunseling. Jadi saya ada mengamalkan kaunseling lah. Tanpa melengahkan masa, kita jurus terus terhadap tajuk menjiwai kepribadian Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab, perisai Rasulullah. Orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi lebih baiklah kita terangkan kenapa nama Sayyidatina Nusaibah ni disebut-sebut sehingga ke hari ini, macam mana kecekalan kentalnya beliau dalam menjadi perisai kepada Rasulullah. Beliau ni merupakan antara wanita pertama yang memeluk Islam. Seperti yang Ain sebut tadi, dia ada terlibat dalam bai'ah. Jadi peranan wanita pada waktu zaman Nabi pada waktu itu, bukan wanita ni hanya duduk kat rumah, diam saja, tak buat apa-apa. Tapi pada waktu peperangan, pada zaman Rasulullah, wanita ada tugasnya. Apa tugas wanita pada waktu itu? Wanita jadi perawat untuk tentera-tentera Islam yang cedera. Pada waktu itu juga tugas wanita adalah untuk masak masak makanan dan juga minuman untuk diberikan kepada tentera-tentera Islam yang berlawan dengan tentera kafir. Jadi satu peranan lah yang paling diingati dalam pertempuran Uhud ni yang disebut sendiri oleh Rasulullah SAW pernah bercerita kepada Saidina Abu Bakar bahawa dia lihat betapa cekalnya hati Nusaibah ni untuk melindungi Rasulullah yang hingga dipanggil perisai Rasulullah tu kerana Rasulullah sebut kepada Saidina Abu Bakar. Dia kata
ketika Rasulullah sebut, baginda sebut, dia kata ketika aku di medan Uhud, aku paling ke kiri, aku nampak Nusaibah. Aku paling ke kanan, aku nampak Nusaibah. Waktu itu Nusaibah buat apa? Nusaibah menghalang panah yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Jadi nak jadikan cerita pada zaman ujung hayat Rasulullah ni, ada seorang lah yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Beliau mengaku sebagai Tuhan. Jadi pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar dia susun barisan tentera Islam untuk melawan Musailamah Al-Kadzab. Pada waktu itu disusun-susun tentera, ada seorang susuk tubuh wanita yang nak turut sama menyertai peperangan. Oleh kerana kisah Saidina Abu Bakar ni teringat kisah Rasulullah pernah ceritakan tentang betapa beraninya Nusaibah, dibenarkan Nusaibah untuk masuk menyertai peperangan sebagai tentera. Jadi pada waktu itu Nusaibah berpeluang untuk ke hadapan dan berlawan sendiri dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni orang yang pernah bunuh anak Nusaibah ni lah. Jadi pada peperangan itu mereka berlawan, tetapi Musailamah menetak lengan Nusaibah hingga terputus dua. Jadi bila terputus dua, Nusaibah pun rebah, tapi diselamatkan oleh tentera Islam yang lain, namun akhirnya meninggal dunia. Pada waktu itu Musailamah juga berjaya dibunuh oleh tentera Islam yang lain pada waktu itulah. Jadi nak diceritakan kat sini, Nusaibah binti Ka'ab merupakan pahlawan sekandi wanita yang hatinya begitu cekal, bukan wanita yang lemah. Semangat jihadnya sungguh kuat untuk melindungi Rasulullah. Okey, kalau lihat tentang kepribadian Rasulullah, okey, kita lihat peranan wanita, macam mana kita nak menjiwai kepribadian Saidina Nusaibah binti Ka'ab yang dipanggil sebagai perisai Rasulullah ni. Kita lihat dari sudut peranan wanita itu sendiri. Okey. Pertama, wanita sebagai anak. Bila kita dilahirkan oleh ibu ayah kita, belum kahwin, peranan kita tu, wanita tu sebagai anak tu macam mana? Kita nak lihat dari sudut tu lah. Okay, yang kedua, apabila kita dewasa dan kita pun berkahwin, berjumpa pasangan kita, so peranan kita sebagai isteri pula. Kemudian direzekikan pula oleh Allah untuk menjadi seorang ibu. So ada amanah yang lain yang dipertanggungjawabkan yang kita akan bincangkan juga. Dan yang terakhir, wanita sebagai pemimpin di organisasi, yang mana benda ni dalam tempoh sekarang ni lah, zaman sekarang, kebanyakan wanita berkerjaya. Okay, kerana ekonomi, lagi satu, wanita-wanita ni dia dah dapat dah peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Tak seperti atuk nenek kita zaman dahulu yang wanita diminta untuk duduk rumah, tak payah belajar tinggi-tinggi sebab nanti akhirnya duduk ke dapur kan. Jadi kisah ini mengajar kita untuk menghormati dan memberi peluang kepada wanita untuk berperanan dalam semua bidang. Okay, next slide. Okay, susunan keutamaan dalam hidup wanita. Kita semua tahu bahawa bila kita jadi anak, kita kena hormat mak ayah kita kan. Kena dahulukan mak ayah kita dalam kehidupan kita. Namun bila kita berkahwin, suami ni pula jadi nombor satu. Ibu bapa jadi nombor dua. Tapi dalam masa sama, contoh wanita itu berkerjaya. Macam mana konflik yang berlaku ni selalunya macam ni. Bila isteri ni kat luar dia bos, dia jadi ketua jabatan di organisasi, tiba-tiba balik ngadap suami. Suami pula ada situasi yang suami jawatannya lebih kecil daripada isterinya. Ada yang sekufu. Kalau yang tak sekufu tu akan konflik lah selalunya.
Jadi kita akan lihat bagaimana wanita sepatutnya lakukan untuk seimbang, okey, seimbang dalam kehidupan. Okey. Okey, saya nak pasang satu video nak menunjukkan betapa kehidupan kita ni sangat singkat sebenarnya. Okey, kehidupan di dunia ni kita rasa lama, nak tunggu sekarang tahun 2023. Kita rasa setahun ke tahun tu lama, tapi sebenarnya kehidupan ni sangat singkat jika nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Okey, boleh pasangkan slide video Ain. Kita sama-sama tontonkan video ni, video pendek. Ini masa zaman kanak-kanak. Minat tak zaman kanak-kanak kita? Ni zaman dah pandai dah berlari ni. Zaman sekolah rendah, bola kan. Ni kalau lelaki lah, perempuan main bola jaring. Ni zaman remaja ni. Dah start dah hubungi kawan-kawan. Ini zaman dah bekerja. Okay, tak lama lagi lepas kita bekerja, kita pun akan bersara. Meniti usia senja dan kembali kepada akhirat. Dan barang-barang yang kita kumpul tu, harta-harta dunia tu semua kita akan tinggalkan. Saya pesan kepada diri saya sendiri untuk ingat. Okey, jadinya kembali semula kepada life itu short. Maksudnya anda semua tadi, anda di peringkat yang mana? Usia anda yang mana? Adakah usia penonton-penonton semua pada usia zaman sekolah, zaman remaja, zaman universiti, zaman bekerja, macam saya zaman bekerja lah. Okay, tak lama nanti pencen. Tak tahulah, kadang-kadang kita pun tak tahu kan, kematian tu tidak menjanjikan kita ni tua baru mati. Sekarang ni ramai orang yang pada usia muda dah pun meninggal dunia. Okay, sediakah kita kan? Okay, jadi nak cakap setiap peringkat tu kita ada amanahnya. Okay, sekarang kalaulah saya sendiri, amanah saya sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pekerja. Sebab saya wanita yang berkejaya. Okay, kita tengok Okay, tadi saya terangkan tentang peranan kan, betul tak? Yang pertama, macam mana peranan kepribadian Nusaibah binti Ka'ab tu untuk kita lihat dari sudut kalau kita sebagai wanita yang bujang lah. Orang kata, oh kalau kahwin buat je apa suami suruh, insyaAllah nanti masuk syurga. Tapi macam mana pula pada bahagian wanita yang bujang? Jadi Islam tu sebenarnya adil. Islam menyeluruh, holistik. Dia merangkumi semuanya. Dia tak akan sia-siakan wanita-wanita yang bujang. Okay, jadi amalan yang kekal selepas kematian buat semua, khasnya buat wanita yang bujang, yang tidak bertemu jodoh di dunia. Okay, daripada hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Okay, sekiranya tak ada anak soleh ni, kita masih ada lagi 2. Sebab itulah wanita-wanita bujang sekalian diingatkan sekiranya masih memiliki ibu bapa, cuba sehabis baik kita untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Berbakti kalau misalnya ada duit, kita berbakti dengan duit sebab mereka pun dah besarkan kita, dah sekolahkan kita kan. Tapi kalau kita sendiri pun tak mampu, maksudnya tak mampu tu tak sampailah membeli brand-brand yang mewah tu kan. Cukup sekadar kita ada balik ambil tahu tentang mak ayah kita. Okay, saya bercakap dengan diri saya sendiri dah, saya ingatkan. Okay, jadi tanya khabar,
ambil berat tentang mereka. Okay, kalau mereka minta tolong hantarkan ke hospital ke, boleh pergi hantar, boleh ambil cuti. Tu insya-Allah Allah bagi bahagian untuk anda semua. Okay, kalau lihat pula hilang perkataannya. Sebenarnya tulisannya adalah wanita sebagai isteri pula. Bagaimana? Menurut Dr. Yusuf Al-Qadrawi menyatakan dalam kitab beliau, bagi wanita bujang wajib untuk wanita mentaati ibu bapanya. Tapi tanda aras tersebut berubah kewajipannya setelah seorang wanita itu berkahwin. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang wanita atau isteri itu melakukan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya, maka di akhirat kelak dia dipanggil untuk masuk ke syurga daripada mana-mana pintu syurga yang disukai sesuai dengan pilihannya. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad. Nak cakap bahawa bila kita jadi isteri, jadi isteri lah, sebenarnya senang untuk masuk syurga, tapi sukar nak buat tu adalah mentaati suami, betul tak? Itu benda yang paling sukar. Sebab wanita ni emosi kan. Ada masa itulah bila dia terkonflik antara diri dia dan juga kerjaya, dia lihat dia pun antara orang yang cari nafkah. Jadi dia ada rasa macam keluarga ni dia pun ketua juga. Masing-masing nak menegakkan pendapat masing-masing. Jadinya kena belajar teknik komunikasi suami isteri. Okay. Jadi tentang menjaga maruah orang yang wanita bujang pun kena juga menjaga maruah. Sekarang kita tengok banyak apps sosial kan yang ada, yang saya tak boleh nak sebut namanya, mungkin apps yang untuk bertemu rakan-rakan ni lah. Ada yang menari-menari kan. Ada satu tempat tu yang dah kedainya tu pun kalau nak makanan percuma kena menari baru dapat makanan percuma. Takkan kita nak letakkan maruah diri kita harga makanan tu kan. Makanan tu harga contohnya RM10. Kita letak maruah kita RM10, kita pun menari-menari semata-mata nak dapat makanan RM10 tu. Okay. Takkan kita nak letakkan betapa murahnya RM10 maruah kita kan. Okay, jadi tanggungjawab kita sebagai wanita Islam perlulah letakkan Allah dan Rasul di hadapan. Anggaplah macam sekiranya Rasulullah memandang kita, kalau Rasulullah tengok kita tu Rasulullah bangga ke atau Rasul sedih? Kena sentiasa fikir macam tu. Kadang-kadang kita ni asyik nak please orang kan, nak please orang. Tapi kita ingat, adakah apa yang kita buat tu Allah suka, Rasulullah suka ke tidak? Okey, seterusnya. Okay, 3 langkah untuk mencontohi kepimpinan Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab sebagai pemimpin dalam keluarga. Okay, kepimpinan Sayyidatina Nusaibah mengingatkan kita bahawa wanita juga boleh menjadi pemimpin yang hebat dalam keluarga. Sebab apa? Sebab macam mana Sayyidina Nusaibah ni, dia letakkan suami, anak ke medan perang. Jadi macam mana dia memimpin keluarganya jadi pemimpin yang hebat dalam keluarga. Okay, yang pertama, saya nak highlight ilmu agama. Kenalkan anak seawal yang mungkin tentang Tuhan, tentang Allah kan. Allah tu siapa, dia kenalkan seawal mungkin. Sebab anak-anak ni diibarat kain putih. Kain putih yang tak ada apa-apa, corak pun. Jadi ibu bapa yang mencorakkannya. Dan pendidikan bermula daripada rumah. Okay, anak-anak yang lahir tu sebelum kita hantar ke sekolah, mak ayah yang dihadap dulu. Dia jumpa, dia belajar perkataan, dia belajar bercakap, belajar makan, dia meniru cara ibu bapa. Jadi ibu bapa kena macam kita lah sebagai ibu, kalau kita lihat dari sudut wanita tu sendiri, yang mana ibu tu perlu kenalkan anak seawal yang mungkin. Okay, waktu pilihkan pasangan untuk anak, contoh anak dah besar,
macam mana. Kadang-kadang anak ni dia pilih macam rasa cinta je, okey lah mak saya suka kat dia sebab memang saya suka. Padahal yang si lelaki tu terang-terangan menunjukkan sikap yang tak elok. Contohnya dia berani untuk tidak mengikut perintah Allah seperti apa? Waktu solat. Oh nampak waktu solat tu tak solat pun. Jadi kita dah nampak sebagai ibu dan tahu anak tu suka, kita mungkin boleh nasihatkan anak kita tentang pemilihan pasangan hidup buat anak. Okay, saya sukalah membaca judul buku yang bertajuk Pemilik Cintaku Setelah Allah dan Rasul. Buku ni ditulis oleh Ustazah Fatimah Syarha binti Muhammad Nordin. Boleh dapatkan buku tu lah, saya tak menjual pun, tetapi saya sendiri memang membaca buku ni sebelum berkahwin, sebab daripada buku ni dia beri garis panduan kepada wanita-wanita untuk bagaimana untuk memilih suami kita lah. Allah memang dah tentukan kat Lauh Mahfuz tu pasangan kita kan. Tapi kita boleh berikhtiar, boleh buat istikharah untuk mencari pasangan hidup yang baik untuk diri kita sendiri kan. Okay. Sebab saya punya pensyarah saya di UIA dulu, Dr. Siraj, dia selalu sebut, dia kata kalau lelaki tu dah tunjukkan sikap yang tak elok tapi kita tetap pilih dia, nanti waktu kahwin dia masih perangai yang sama dengan harapan kita nak dia berubah kan. Tapi perangai dia masih sama. Dr. Siraj cakap jangan salahkan lelaki tu tapi salahkan diri kita kenapa kita masih meneruskan pilihan kita tu. Okay, kadang-kadang kita minta daripada Allah ni, macam kita buat istikharah kan, cakap ya Allah, kalau kita minta solat istikharah tu, maksudnya kita minta panduan daripada Allah. Allah bimbing kita pilih pasangan yang baik. Tapi janganlah pula dalam doa tu kita minta, ya Allah kahwinkan aku dengan si fulan dan si fulan. Macam mana Allah nak bagi kita pilihan sedangkan kita dah ada pilihan kita sendiri. Betul tak? Nak kahwin juga dengan si fulan-fulan tu, tak kisah, tak apa jadi pun macam mana pun nak kahwin juga. Sedangkan bila buat solat istikharah, kita serahkan diri kita pada Allah untuk tentukan mana yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya sekalipun berkahwin tu ada masalah, mungkin masalah tu tak seteruk kalau kita kahwin dengan orang yang lain yang salah. Okay? Jadi ada hikmah lah dalam perkahwinan tu. Kalau kita letak pilihan kita pada Allah, kita pun akan lebih redha, lebih tabah untuk mengharungi alam perkahwinan. So ilmu keibubapaan pun penting, yang mana ahli psikologi dia ada kelaskan gaya keibubapaan kepada 4 gaya, iaitu autokratif, authoritarian, permisif dan pengabaian. Okay, setiap gaya ni kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh Google ke cari maklumat, dia menerangkan tentang setiap satu kelebihan dan kelemahan gaya kepimpinan. So sekarang kalau kita nak didik anak, kita tak boleh buat cara macam mak ayah kita yang zaman dulu. Rotan tu masih saya gunalah. Tapi kalau zaman dulu kan, bukan rotan je, kayu lah, hanger lah, semua kena kan. Jadi sekarang ni kita guna teknik psikologi sikit nak didik anak ni. Gaya lembut tapi ada ketegasan. Okay, jadi ibu bapa juga kena agihkan tugas kepada anak lelaki dan anak perempuan. Jangan sampai ibu ni dia bias gender. Maksudnya, anak perempuan memang kita suruh dia pergi dapur, masak, tolong mak, lipat baju, sidai baju. Sedangkan anak lelaki tu duduk tengok TV. Okay, ada kawan saya dulu cerita, dia dia seorang je perempuan daripada adik-beradik dia, ada 5 orang. So dia seorang, adik-beradik dia 4 orang lelaki. Kalau hari raya dia kata dia lah orang yang paling penat. Saya kata kenapa? Dia kata sebab mak dia suruh gosok baju adik-adik dia. Gosok baju lah, tolong mak kat dapur, sedangkan adik-adiknya bermain-main bunga api di luar rumah. Okay, jadi kena seimbangkan. Jangan sampai kita lahirkan anak lelaki yang akan menyusahkan isterinya pada masa hadapan. Okay, dan yang ketiga, sebarkan kasih sayang dalam keluarga.
Okey, kita perlu pupuk rasa hormat dalam kalangan anak kita, bukan rasa takut. Sebab apa? Kalau rasa takut ni mak ayah tak ada depan mata, anak boleh buat lebih daripada yang sepatutnya. Maksudnya takutlah, maksudnya depan kita baik, tiba-tiba belakang kita na'udzubillahiminzalik. Rupanya dia buat benda lain dekat belakang kan. Jadi kadang-kadang kan mak ayah ni dia nak salam anak, cium-cium anak tu waktu raya je. Waktu biasa tak biasakan. Maksudnya pergi sekolah, okay bye-bye je. Tak biasakan untuk salam-salam keluarga. Jadi bila tak biasakan salam dengan ahli keluarga, menyebabkan tak adalah rasa kasih sayang dalam keluarga tu. Jadi kena sebarkan kasih sayang. Okay, contohlah saya tanya, kalau waktu sekarang ni, buka handphone masing-masing, tengok ada tak letak gambar mak ayah ke, pasangan ke, keluarga dekat wallpaper handphone. Tak pun dekat sudut ruang pejabat masing-masing, tempat yang dilihat. Kalau ada, maksudnya tuan-puan meletakkan keluarga tu untuk yang, maksudnya untuk diingat, dilihat selalu. Okay. Seterusnya, okay, saya minta peserta-peserta dekat penonton-penonton yang ada di talian untuk cuba hantar I love you pada pasangan masing-masing. Kalau anak tu balik cakap ibu sayang, sayang contohnya Atira, ibu sayang Hanan. Okay, nampak apa yang anak balas. Kalau anak balas kata ataupun pasangan balas kata, dah buang terbiat ke ni? Lain macam je ni. Maksudnya kita tak biasakan untuk berkasih sayang dalam keluarga. Ada keluarga tu contohnya sambut hari jadi pun kalau boleh macam tak payahlah, biasa je. Sebenarnya walaupunlah nampak hari jadi tu macam membazir, kalau nak jimat boleh, belilah cake slice ke kan, ataupun sekadar masak dan makan, cakap ini adalah sambutan hari jadi. So sebenarnya kita dah memupuk kasih sayang dalam keluarga. Kita nak minta mereka rasa dihargai. Okey? Daripada sumber perangkaan perkahwinan dan perceraian Malaysia, kalau kat sini Jabatan Perangkaan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri ada mengeluarkan statistik yang mana pada tahun 2018 bilangan perceraian meningkat sebanyak 12%. Okay? Daripada jumlahnya 50,862 kepada 56,975. Okay. Kenapa saya sentuh tentang perceraian ni? Sebab ada banyak kes-kes kesihatan mental yang berlaku, antaranya yang mana ada seorang lelaki ni, dia lepas kelak isteri dengan anak, dia pun berlari dalam keadaan bogel. Maksudnya dia tak waras lah kan. Okay, ni antara kes lah yang saya ambil. Okay, yang suami kerat 8, tubuh isteri dan bunuh anak pun ada. Okay, jadi pengalaman menguruskan kes perceraian. Okay, kalau sesi kaunseling yang saya jalankan untuk kes-kes perkahwinan ni, selalunya saya akan tanya, masih suka atau tidak? Kalau suka, macam mana? Apa perancangan? What's next? Kalau tak suka, apa perancangan anda? What's next juga? Okay. Kalau dalam sesi tu, selalunya wanita tu akan bertahan kerana apa? Wanita akan bertahan kerana difikirkan, kata saya sabar je lah dengan suami sebab saya nak bertahan demi anak-anak. Nanti anak-anak saya tak ada bapa. Kalau pergi sekolah ambil report card, nanti orang tanya, mana bapa engkau? Contoh kan, mana ayah dia ni? Tak nak, anak malu. Okay, kemudian bergantung sepenuhnya pada pasangan pula. Contohnya isteri tak bekerja. Jadi nanti kalau dia bercerai, hak penjagaan anak suami ambil. Nanti dia tak dapat anak, tak boleh jaga anak. Jadi nanti makan minum macam mana? Okay. Ada juga yang mengharap suami akan berubah. Ada juga yang menyalahkan dirinya sendiri, rasa tak sempurna menjadi isteri. Ni selalulah yang berlaku di dalam sesi yang saya rahsiakan lah. Siapa orangnya, saya cuma ambil
isi supaya menjadi pengajaran buat kita semua. Okey, ada langkah-langkah sebenarnya wahai para wanita di luar sana yang tersakiti. Ayat sekarang kan, zaman-zaman sekarang wanita tersakiti lah kan. Sebab bila kita dah masuk dalam dunia perkahwinan, bermakna kita dah menempuhi. Lagi-lagi dah ada anak pula. Jadi apa yang berlaku sekiranya kita menjadi mangsa keganasan rumah tangga? Okey. Ada beberapa langkah boleh dilakukan. Antara yang pertama, talian khas yang disediakan oleh kerajaan iaitu talian kasih 15999 untuk buat aduan ataupun dapatkan pertolongan. Lebih-lebih lagi sekiranya awak tak tahu ke mana nak dituju. Yang kedua, boleh pergi ke balai polis untuk buat laporan. Laporan yang dibuat tak semestinya minta polis buat tindakan, tapi boleh jadi cover report. Maksudnya kalau kita nak mempertahankan diri di mahkamah nanti, ada bukti-buktinya lah. Kemudian pergi ke hospital. Pergi mana-mana hospital kerajaan untuk buat yang mempunyai perkhidmatan One Stop Crisis Center di bahagian trauma dan kecemasan untuk dapatkan rawatan. Kat sini doktor akan kumpul bukti perawatan untuk kegunaan di mahkamah. Okey. Dan yang terakhir, nombor 4 ni, Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapatkan perintah perlindungan, menjadikan tempat perlindungan, memberi perkhidmatan kaunseling, memberi khidmat nasihat dan bimbingan dan merujuk kepada agensi yang lain. Okey, bukan apa. Kenapa saya ceritakan tentang perceraian? Tadi cerita pasal rumah tangga kan. Maksudnya nak masuk syurga ni senang. Nak masuk syurga ni asal kita solat 5 waktu, puasa, jaga maruah, boleh pilih mana-mana pintu syurga. Okey, dengan taat suami, mengumpat kan. Boleh masuk mana-mana pintu syurga. Tapi takkanlah contoh kes pengalaman yang saya handle, yang saya rahsiakan siapa identitinya, yang mana anak murid saya pernah menjadi mangsa kesan daripada, ni anak murid di sekolah tau, bukan di tempat saya kerja sekarang. Ni saya dulu pernah jadi cikgu kaunseling di sekolah. Okay, jadi anak murid saya ni pernah jadi mangsa gangguan seksual oleh bapa lah. Ayah haruan makan anak, ayah ambil kesempatan ke atas anak. Sebab masa tu mak memang tak sihat, mak pelajar ni tak sihat, asyik keluar masuk hospital. Jadi bapa ni cabul anak atas alasan dia kata dia sayang mak dia. Ayah tak nak kahwin lain katanya. Sebab ayah sayang kat mak awak. Jadi untuk lepaskan nafsu ayah ni, ayah kena buat kira cabul awak lah ni. Jadi saya tanya pelajar tu, adakah mak awak tahu tentang perkara ni? Mak tahu tapi mak hanya biarkan. Mak tahu tapi mak biarkan. Jadi bagaimanakah anda, nak uzur-zalik lah, siapa yang terlibat ni kan, adakah kerana yang saya katakan tadi, maksudnya bertahan sebab bergantung sepenuhnya pada pasangan. Sedangkan anak jadi mangsa. Jadi kalau kita lihat tentang kepribadian Saidatina Nusaibah, dia nak letakkan Allah dan Rasul di hadapan. Kalau kita sebagai wanita tak meniru, tak menjiwai kepribadian Saidatina Nusaibah, bagaimana kita nak jadi ibu yang dapat melindungi anak kita sendiri, yang dapat mempertahankan maruah anak. Okey, yang kedua, ada kes klien tu, dia berkahwin kali kedua. Kali pertama tu tak ada jodoh lah, jodoh tak panjang. So kali kedua kahwin, dia macam pelik. Kenapa cincin kahwin dia hilang ni? Tanya suami kata tak tahu. Okey, tanya pula. Lepas tu dia bertambah hairan bila ajak mak dia datang ke rumah dia kan bermalam. Tiba-tiba telefon bimbit maknya pun hilang. Dia dah syak something lah bila hilang tapi tak ada tanda-tanda rumah kena pecah. Okay. Kemudian pada waktu itu
klien kebetulan insting isteri ni ada kan. Dia keluar rumah, dia nampak selang beberapa rumah tu, dekat depan rumah tu ada macam kawasan kelapa sawit, nampak suaminya memang tengah jumpa orang untuk jual handphone maknya ni. Jadi klien ni baru sedar rupanya suaminya ni ambil dadah. So ambil dadah, sebelum kahwin tak perasan. Dah kahwin, hilang barang, baru tahu rupanya suami ni selama ni ambil dadah. Jadi ni jual-jual barang tu untuk mendapatkan barang yang terlarang tu lah. Jadi klien ni tak nak teruskan perkahwinan. So selalunya selamat lah kan. Untuk yang pertama tadi, perkahwinan ni masih nak diteruskan sebab tu lah anak jadi mangsa. Yang kedua ni dia tak nak teruskan lah. Okay, yang ketiga, ada juga kes yang jual anak sebab nak dapatkan tu barang terlarang ni. Itulah barang terlarang ni macam dadah ni memang sangat bahaya. Ambil ais ke syabu ke dadah ke ganja ke. Dadah tu ganja lah kan. Merupakan dia akan kontrol otak kita. Kalau tak dapat, kau akan susah, kau akan merana. Jadi dia akan koreklah duit mana-mana sekalipun untuk dapatkan bahan terlarang tu lah. Barang terlarang tu pula masa mula-mula kita tak menagih dadah, dia akan bagi percuma sebab nak kasih kita ketagih. Bila dah ketagih, masa tu dijual mahal. Nak dapat sikit je, harga ni mahal. Jadi masa tu lah bergolok gadai, curi sana curi sini untuk dapatkan barang terlarang. Jadi pada waktu itu bila isteri terdengar, itulah kebanyakan isteri ni Allah lindungi, yang isteri tersakiti ni, dia terdengar perbualan telefon suami dengan seseorang di talian. Jumpa dia kata macam ni, dia dengar, okey jumpa sekian-sekian tempat, saya akan bawa anak saya nanti. Jadi dia punya menggigil. Dia tak sangka kan suaminya ambil dadah sampai nak jual anak. Dia tahu suaminya memang ambil dadah, tapi dia teruskan je perkahwinan tu. Tapi bila dia dengar suami nak jual anak, cepat-cepat dia dapat pindah sekolah serta-merta 24 jam. Ikutkan nak mohon izin tukar, ambil masa 6 bulan kan baru tahu. Tu pun tak tentu lagi lulus atau tak pertukaran sekolah. Tapi untuk kes klien ini, bila tahu suami nak jual anak, memang 24 jam dapat ditukarkan sekolah ke tempat lain yang lebih selamat untuk melindungi wanita dan anak-anaknya. Okey, yang ni pula, kalau kita tak mengajar anak kita jadi anak yang menghormati kita, contohnya jadi bapa yang baran atau selalu pukul mak depan anak-anak, kini ingatan untuk suami lah. Anak-anak akan jadi trauma, anak-anak akan berpecah belah, tak ada kerukunan, tak ada kesatuan adik-beradik, anak-anak akan turut mendapat didikan yang baran kan. So dia akan ada sikap panas baran juga yang diturunkan oleh genetik lah macam tu. Jadi bila ibu bapa telah tua, adakah anak-anak tu akan menyayangi kita, menjaga kita dengan baik, dengan lemah lembut? Contohnya kita terkencing, terberak ke kan, bila kita dah usia lanjut dah tak mampu nak pergi toilet, tercicir pula. Jadi adakah anak-anak yang kita tak pupuk dengan kasih sayang tu akan tiba-tiba jadi lembut dengan kita? Mana mungkin kan. Jadi perlulah bentuk sifat kasih sayang, lemah lembut anak tu sedari kecil. Kita sendiri yang mencorakkan anak kita. Kita sendiri yang perlu mendidik anak kita bagaimana nak berlemah lembut dengan ibu bapa. Okey. Kena belajar teknik tu lah, teknik keibu-bapaan yang saya katakan tadi. Okey, kemudian dalam kaunseling perkahwinan keluarga, kaunseling perkahwinan ni ada dalam sesi kaunseling, kita ada tema untuk keluarga lah. Dia adalah untuk bantu pasangan suami isteri, ahli keluarga untuk pilih nak kehidupan yang sejahtera, harmonis dan saling faham memahami antara satu sama lain. Kemudian dia merupakan sesi pertemuan bersemuka lah antara pasangan suami dan isteri, kedua-dua suami dan isteri
dengan seorang kaunselor yang terlatih dalam bidang kaunseling perkahwinan dan keluarga untuk kes-kes yang kritikal dan serius. Okay, selalu kalau kita nak ada masalah keluarga, kita boleh jumpa kaunselor yang terlatih seorang-seorang sebab tak nak suami tahu kan, boleh. Tapi kalau nak selesaikan cara berdepan, cara berdua pun boleh sebab ada masanya kita perlu dengar kedua-dua pihak. Kadang-kadang kita rasa macam ni, suami pandang macam mana, jadi kita nak tengok apa pandangan suami dan pandangan isteri. So ada masa kita boleh buat counselling individu, ada masa buat counselling kelompok dengan suami isteri ni lah. Okay, proses counselling. Kaunselor kena bina hubungan positif yang baik, membuat taksiran, penetapan matlamat kaunseling, teroka soalan, diagnosis apa masalah sebenar mereka ni. Kadang-kadang pasangan suami isteri ni hal kecil-kecil pun jadi masalah kan. Yang perempuan suka kalau ubat gigi tu picit daripada bawah ke atas. Tang suami pula picit dari tengah. Ambil. Ada masa pula cara lipat baju lain ataupun sirai baju, bukan sirai baju lah, tuala lepas pakai main letak je kan. Jadi itu antara perkara yang boleh menjadi pergaduhan antara suami dan isteri. Jadi kita nak mengenali masalah suami isteri itu macam mana sebab masing-masing dibesarkan daripada keluarga yang berbeza. Jadi corak keluarga masing-masing, corak kita adalah berbeza dengan suami kita sebab kita bukan dilahirkan dalam keluarga yang sama. Jadi akan ada persilangan kat situ. So macam mana nak cari titik persamaan, jangan terlalu bergesel. Okay, itulah dipanggil proses kaunseling keluarga. Okay, proses pentengahan. Kaunselor menggunakan pelbagai strategi intervensi seperti kaedah, pendekatan, teknik psikologi dan seumpamanya untuk merawat masalah suami dan isteri. Ni dah sampai ke rawatan lah, peringkat rawatan dan kaunseling. Okay, saya pernah pergi ke satu program yang mana untuk menangani keganasan rumah tangga. So dalam perkongsian tu Encik Yunus bin Ismail ni, beliau adalah Presiden Persatuan Peguam Syari'i Negeri Johor. Dia ada berulang-ulang kali berkongsi di dalam slot beliau menyatakan sekiranya seorang isteri ni dia nampak 5 tanda ni, 4K, 1H ni, dia cakap sila tarik handbrake. Okay, apakah itu 4K, 1H ni? Okay, apabila seorang isteri ni, bila berkahwin kan, dia rasa dia nak suami dia berubah, kata tak apalah, sabar je lah, sabar. Nanti dia berubah lah tu, nanti dia berubah. Tapi tak berubah-ubah sekiranya ada 5 tanda ni. Salah satunya pun dah boleh tarik handbrake sebenarnya. Pertama, kaki judi. Bila dia dah mula berjudi, dia akan jadi satu ketagihan. Akan rasa macam, agaknya nombor ni naik kot, nombor ni. Boleh lah ni. Tengok ada kereta accident, nombor plat. Boleh, nombor plat ni. Rasa nak beli nombor. Okay, kaki judi. Yang kedua, kaki pukul. Once dah angkat tangan, maksudnya dia berani untuk cederakan wanita. Okay, bila angkat tangan je, mula pukul sikit. Lama-lama dia akan mendera wanita. Sebab dia dah terbiasa. Okay, bila dia start pukul je, maksudnya dah boleh ambil gambar, simpan ataupun hantar kat kawan baik untuk direkodkan kat mana. Apa, macam saya cakap lah tadi, kena buat report polis, kena buat pemeriksaan doktor supaya akan datang ada bukti-buktinya. Jadi wanita ni kena aware tau, kena sedar. Cinta tapi dalam masa sama kena bijak juga untuk melindungi diri supaya awak dapat nanti keluar daripada perkahwinan yang toksik ni lah. Okay, yang ketiga, kaki perempuan, maksudnya curang. Bila curang sekali, kita bagi peluang. Dia curang kali kedua, kita bagi peluang lagi. Curang lagi. Macam tu. Sebab ni adalah seperti yang Encik Yunus bin Ismail ni nyatakan, akan berulang lagi. Dia memang dah jumpa banyak kes yang wanita yang mulanya sabar, akhirnya tak sabar sebabkan kelima-lima ni lah.
Yang keempat ni kaki botol dan hisap dada. Okey. Jadi bagaimana tips nak jumpa suami atau isteri yang baik ni? Okay, antara cadangan yang boleh dilakukan. Ajaklah pasangan tu, bakal suami ke bakal isteri tu untuk datang rumah. Tapi bukannya datang rumah berdua, tak. Datang melawat keluarga tu, kalau dapat ambil waktu asar nak ke isyak, jadi nak ke maghrib. Jadi kat situ keluarga boleh nampak. Kalau sebab waktu isyak, waktu maghrib kan pendek. Bila waktu maghrib pendek, kita boleh lihat sama ada dia biasa je untuk tidak solat ataupun dia akan gelabah. Macam tak solat lagi. Ni terpakai untuk pasangan yang duduk semukim satu tempat, satu yang tak boleh nak jamak ni. Jangan pula cakap dia daripada Johor pergi ke KL, kita kata dia tak semayang pula kan. So ada banyak lagi ujian-ujian yang boleh dilihat untuk melihat adakah bakal suami tu mendirikan solat ataupun tidak. Okay. Jadi antara dia juga tidak merokok. Okay, rokok dah fatwa haram kan. Okay, kemudian tempat pertemuan. Selalunya kalau kita jumpa dekat library, perangainya mungkin orangnya suka menuntut ilmu, pergi majlis ilmu, orangnya suka dengan masjid, artinya dekat dengan masjid. Kalau orangnya kita jumpa dia dekat kelab, so mungkin dia suka hiburan kan. So anda sendiri boleh tanya diri sendiri, kat mana tempat pertemuan tu yang akan menggambarkan ciri-ciri pasangan kita tu. Okay. Selidik latar belakang keluarga, dari sahabatnya atau media sosial. Sekarang media sosial boleh dapatkan, kita boleh check cara macam mana dia bercakap, berkomunikasi, adakah dengan bahasa yang kesat ataupun sopan. Okay. Yang lebih baik juga kita baiki peribadi kita sendirilah. Sebab Allah jadikan kita berpasang-pasangan kan. Jadinya antaranya adalah kalau kita nak yang baik, kita pun kena jadi baik juga. Okey. Wanita di organisasi sebagai pemimpin kan. Okey. Saya katakan tadi konflik yang mana jika wanita tu dia berperanan sebagai isteri atau dan ibu, atau dan juga pada masa yang sama dia jadi wanita berkerjaya. Okay, jadi macam mana kita nak wanita ni sebagai pemimpin di organisasi, kita nak cemerlang juga kat tempat kerja. Jadi dapatkan pendidikan berkualiti lah. Jadi kita sebagai wanita dapatkan belajar. Maksudnya bukanlah ada pemikiran yang tak naklah belajar tinggi-tinggi, nanti kahwin duduk dapur juga. Kita tak nak ada mentaliti macam tu. Sebab pendidikan yang berkualiti akan bagi wanita tu untuk menjadi pemimpin. Maksudnya boleh pergi ke organisasi untuk bekerja, akan menambahkan pengetahuan, kemahiran yang diperlukan. Kalau misalnya lah dia pun lepasan degree tapi tak dapat pekerjaan, akhirnya duduk rumah pun, tapi dia jadi suri rumah yang ada degree yang boleh didik anak-anak. Dia yang ibu jadi cikgu kepada anak-anak ni. Anak umur 1 hingga 5 tahun dekat rumah ni boleh ajar membaca sebab kita dah ada ilmu kan. Kita tahu apa yang baik, yang buruk untuk anak. Okay. Kemudian latihan dan kepimpinan. Ada banyak-banyak latihan khusus-khusus, seminar, bengkel yang fokus kepada perkembangan kepimpinan yang wanita boleh ikuti untuk mengasah bakat kepimpinan. Okay, kemudian ada boleh pengiktirafan dan peluang. Maksudnya wanita ni diberi peluang yang sama dalam bidang-bidang pendidikan, kerjaya politik dan masyarakat. Kita lihat banyak jawatan-jawatan sekarang yang dahulunya banyak lelaki pegang kan, dah wanita pegang. Contoh macam tempat saya sendiri pun timbalan pengarah adalah wanita. Okay, jadi tak pelik lah kalau wanita nak ke hadapan untuk menjadi pemimpin. Seperti mana pada zaman peperangan Sayyidatina Nusaibah yang pada asalnya menjadi perawat, akhirnya meletakkan alatan perawat tu sebab dia dengar
musuh kafir yang kata aku tak akan balik dari medan perang selagi aku tak bunuh Muhammad. Oh, bila dia dengar je, dia letak alatan perawatan tu, dia pun ambil apa nama tu, pedang untuk melindungi Nabi. Dia kata siapa yang nak bunuh Nabi? Dia nak lawan dulu. Okay. Dan yang terakhir untuk wanita jadi pemimpin di organisasi lah, nak berjaya di organisasi perlu dapat sokongan keluarga. Yang mana suami tu sendirilah, bila suami tahu dia berkahwin dengan wanita yang bergerjaya, dia pun kena berkorban sesuatu. Bila isteri ni berkorban untuk menolong ekonomi keluarga, suami pun berkorban mungkin perasaan kan. Ada masa memang isteri balik dah letih, dah penat, tak boleh nak sesempurna wanita suri rumah yang ada, yang memang besarlah pahalanya, memang A to Z, siang dan malam rutinnya 24 jam, 7 hari seminggu, memang tak henti-henti berkhidmat untuk keluarga. Jadi sokongan keluarga tu sangat penting. Jadi komunikasi suami isteri contohnya kan, bila sebelum kahwin tu dah cakap dah, abang dah kahwin dengan orang yang kerja ni, jadi boleh tak urusan basuh baju, contohnya kalau masak suami tak pandai, okey isteri masak, basuh baju tu suami, ataupun isteri basuh baju, suami tolong sidaikan atau lipatkan. Jadi kena ada kerjasama antara suami dan isteri. Dan juga jaga maruah lah di tempat kerja kan. Jangan ada hubungan antara pergaulan yang orang kata macam mesra sangat di antara lelaki dan perempuan di tempat kerja. Kena ada gap lah. Ingat status kita sebagai seorang isteri. Okay, lepas tu bila balik rumah pula, contohnya kat tempat kerja kita bos, kita jadi ketua jabatan. Jadi kita wanita ni kena ingat bila balik rumah, saya ingatkan diri saya sendiri, letak topi bos kita, letak ke tepi. Kita sedang berhadapan dengan suami kita, lubuk pahala. Untuk kita berharmonilah dalam keluarga. Jangan tunjuk ego kita sebagai ketua dengan suami kita. Okay. So saya nak tunjukkan satu video lagi Ain. Video ni mengisahkan tentang satu buku hari ni. Dia tengok orang di belakang kan. Ni ada air, dia haus ni. Dia pula panas. Dan nampak ramai kawan-kawan dia mengendah muka sebab tak dapat air. Dia tak nak lah jadi orang yang sama-sama mati tu. Dia berusaha.
Jadi para wanita yang saya sayangi sekalian, sekiranya tengok video tadi kan, video tadi yang mana bunga tu tak putus asa. Dia tengok kawan-kawan dia dah banyak mati ni, dia tak nak mati lagi. Dia berusaha untuk pindah daripada tempat rumah dia ke tempat yang lain, tempat yang dia berdiri tu ke tempat yang lain, walaupun dalam keadaan susah payah dan akhirnya dia pun mati. Tetapi dia bertindak tu, tindakan dia tu bukan untuk diri dia sendiri, dia bertindak untuk generasi dia. Jadi seperti yang saya cakap tadi tentang kisah seorang ibu yang sanggup mengorbankan anaknya demi nafsu suami, demi kerana dia begitu mengharap pada suami dia, sebenarnya dia akan menghancurkan kehidupan anak-anak dan keturunannya. Jadi kalau seorang wanita yang begitu berani menjiwai kepribadian Sayyidatina Nusaibah yang begitu mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah suka, apa Rasulullah nak daripada kita, ikut perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Jadi kita buat untuk bukan diri kita tapi untuk keturunan kita, anak dan cucu cicit kita lah. Tengok tadi pokok tu kan, sampai akhirnya dia menghasilkan benih yang lain, semua hidup dekat kawasan yang rumputnya hijau, masih dapat air, sumber air. Okay, jadi bagi penghujung lah kesimpulannya ni, bagi saya nak simpulkan cinta ni, cintakan bunga akan layu, cintakan manusia akan mati, cintakan Allah kekal abadi, itulah cinta, iaitu cinta yang hakiki. Okay, sekian, terima kasih. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Okay, baik. Terima kasih kepada Puan Aisyah. Kita ada satu soalan dari penonton. Boleh ya? Satu soalan saja. Boleh, insyaAllah. Saya paparkan. Okay, soalannya berbunyi, bagaimana ingin menghadapi ibu yang suka marah anak tanpa menjelaskan sebab kenapa dan mengapa? Bila anak meluahkan perasaan, anak akan dicop derhaka. Okay, ibu suka marah anak ya Ain. Tapi betul. Ibu tak cakap kenapa dia marah kita. Betul. Lepas tu bila anak meluahkan perasaan, dia cop anak dia derhaka. Itulah kan, kadang-kadang mak-mak ni, itulah wanita ni, dia diberi kuasa, iaitu kita ni sebagai ibu, bila kita berdoa, tak ada hijab antara kita dengan Allah kan, maksudnya doa kita tu makbul. Tapi ada masanya wanita ni dia terlalu menggunakan kuasa veto sampai kan dia mengongkong anaknya. Dia tak beritahu apa masalah dia yang sebenar, tetapi mengecop terus anak derhaka, dan kadang-kadang yang paling dahsyat tu dia boleh doakan yang buruk-buruk untuk anak. Sedangkan which is itu tak bagus lah kan. Jadi sekiranya klien ni lah ada ibu yang buat apa-apa je tak kena kan. Cuba cari peluang untuk tanyakan ibu, kenapa ibu marahkan dia. Kalau ada punca, ada sebab yang boleh buatkan anak tu ubah, benda tu tak melanggar hukum agama, anak tu boleh ikut. Jadi ajak ibu bincang, cara komunikasi dengan ibu tu adalah penting. Jangan sampai nampak kita macam mengajar mak lah. Tapi kita lebih kepada macam pujuk mak nak tanya betul-betul ni, apa yang contohnya yang kita boleh sebagai anak ni, yang mak nak kita buat, yang mak tak suka tu. Tak nak sampai kita kena cop anak derhaka kan. Okay, kemudian kalau misalnya tak jalan juga, mak kata mak tak nak bagi tahu kenapa anak tu dia marah sangat ke anak tu kan. So boleh minta orang tengah, orang yang mak percaya, mak hormat, untuk contohnya mak tu hormatkan kakak dia. So beritahu kat makcik tu, makcik boleh tak sampaikan kat mak, tanya mak apa yang mak tak suka tentang saya, yang boleh cakapkan untuk mak macam mana nak bantu untuk perbaikilah hubungan antara ibu dan anak ni. Okay. Jadi itu mungkinlah salah satu cara, sebab dalam kaunseling ni kan, kalau anak dengan mak ni pun kita boleh panggil. Mula kita dengar pihak
anak dulu. Lepas tu kita minta izin klien kita. Boleh tak lepas ni saya nak jumpa mak awak seorang pula. So kita sebagai kaunselor, kita akan dengar kedua-dua pihak. Apa yang anak rasa, apa yang mak rasa. Kemudian kita akan minta persetujuan kedua-dua klien untuk adakan pertemuan. Okey, jumpa sekali boleh sebab kita nak tahu heart to heart. Dan di akhir sesi kita cakap dengan kedua-dua klien, kita nak ada perdamaian antara keduanya lah. Jangan sampai bila dalam sesi bertumbuk pula kan. Jadi kesesuaian, kesediaan klien dan emak tu kita akan lihat lah. Sebagai kaunselor kita akan diagnose, kita akan lihat macam sesuai tak untuk dipertemukan. Okey, jadi macam itulah Ain setakat ni apa yang saya boleh bantu. Okay, baik. Terima kasih kepada Puan Aisyah dan harap jawapan itu menjawablah persoalan yang ditanyakan oleh penonton kita tadi. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Puan Aisyah untuk perkongsian yang sangat menyentuh jiwa sebab yalah saya wanita jadi segala ilmu tu sangat dekatlah dengan saya. Okay, saya cuba rumuskan apa yang saya cuba rumuskan topik kita pada hari ini iaitu menjiwai kepribadian Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab dan apa yang disampaikan oleh Puan Aisyah merangkumi 3 ruang. Okay, dalam kepribadian Sayyidatina Nusaibah kini menyentuh pada 3 ruang iaitu yang pertama adalah bagaimana sebagai seorang isteri, betul? Wanita sebagai seorang isteri dan kepimpinan dalam keluarga dan akhir sekali dalam berorganisasi. Dan yang dekat dengan saya adalah yang ketiga tu lah sebab saya belum kahwin dan belum ada anak. Dan adalah sebab dalam organisasi kita kena ada, apa tadi saya ada snap. Okay, penting wanita sebagai pemimpin di organisasi adalah pendidikan berkualiti, okay, latihan kepimpinan, pengiktirafan dan peluang which is kita luaskan bakat kita, potensi kita, okay. Dan akhir sekali adalah sokongan keluarga. Pentinglah untuk kita jaga hubungan. Okay, keluarga adalah individu yang mungkin sangat rapat dengan kita. Hari-hari kita jumpa keluarga kita, betul, kita pulang ke rumah, kita jumpa keluarga dan pentinglah untuk kita jaga hubungan dengan mereka. Sebab dengan sokongan yang mereka berikan kepada kita, insya-Allah sedikit sebanyak boleh membinalah kepribadian kita dan akhir sekali itulah apa yang kita nak capai pada hari ini iaitu kepribadian Sayyidatina Nusaibah binti Ka'ab. Jadi kita nak ke akhirnya tu kan, yang saya kata life is short, yang lama betul, tu di akhirat sana. Kita nak pengakhiran yang baik, semoga kita boleh dapat syurga lah insya-Allah. InsyaAllah. Dan secara asasnya ia menjadi tanggungjawab semualah untuk memperkasa wanita dan ataupun kanak-kanak perempuan bagi memberi pendedahan dan menggilap potensi mereka sebagai individu dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial, keluarga, masyarakat dan akhirnya negara. Okay, terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton yang setia dari awal sesi hingga akhir. InsyaAllah sama-sama kita simpan, kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang lain. Okay, itu sahaja daripada kami pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.